Banyak orang menyatakan dalam WhatsApp, ada yang kadang sampai bergaduh pun ada. Yang kau bagi hantar pada aku WhatsApp dalil hadis macam ni, mana ada dalil ni tak betul ni tak betul. Dah jadi satu perkara fenomena pula setiap kali diskusi Syaban. Perasan tak tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Wahai Allah, ilhamkanlah kepadaku, kepada kami semua akan kecerdasan, dan lindungilah aku dan kami semua dari kejahatan nafsuku dan nafsu kami semua. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati dan kita kasihi Al-Fadhil Kekanda Tuan Pengerusi Majlis Ceramah Nisfu Sya'ban pada malam ini, yang dirahmati dan kita kasihi kepada seluruh saf-saf kepimpinan Surau Nurus Syams, Ashabul Fadilah, pengurusi, tuan-tuan imam, para muazzin, siap serta ahli jawatan kuasa yang mengembeling tenaga, juga bersama dengan nama-nama yang ghaib, nama-nama yang tidak disebutkan yang sebenarnya, yang banyak membantu akan majlis-majlis ilmu yang berjalan di Surau Nurus Syams ini, yang mereka tidak mahu nama mereka diwar-warkan. Biarlah golongan ini berbisik-bisik di bumi tetapi tembus ke langit. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kerana menjemput anak yang dhaif ke satu majlis dan suatu detik waktu yang sebenarnya adalah satu detik waktu yang kalau orang tua-tua kita dulu melimpah ruah di rumah Allah pada malam ini, bersempena dengan malam nisfu Sya'ban. Nisfu maknanya separuh. Sya'ban adalah sempena dengan bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban, separuh dari bulan Sya'ban, maknanya malam ini genaplah 15 Sya'ban 1443 Hijrah. Para hadirin sekalian yang datang daripada utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan bawa kawan-kawan, berhimpun di rumah Allah Nurus Syams ini. Nurus Syams ni maksudnya nur ni cahaya. Syams tu matahari, cahaya matahari. Jadi kalau tak nampak juga surau Nurus Syams ni, tak tahu nak kata. Cuma saya tadi tak nampak sebab terlalu berpandu kepada jasad. Manusia ni kalau berpandu sangat pada teknologi pun kadang-kadang tertipu dengan teknologi. Jadi dia bawa saya pergi ke Lombong sana. Telefon balik sahabat kita tadi, bagi waze baru jumpa balik. Subhanallah. Berbeza waktu ceramah kami 25 tahun dulu, tak ada waze, tapi boleh sampai. Pasal apa? Hati. Sekarang kebergantungan kita kepada teknologi kadang-kadang menipu kita balik. Bukan kita tak raikan, tapi terlalu bergantung itu menyebabkan kita gagal mengenal diri kita. Ini sebagai mukadimah tuan-tuan dan puan. Sebab apapun yang datang malam ni, sesuatu yang paling agung turun dari langit ke bumi adalah hidayah.
Sesuatu yang agung dari bumi naik ke langit adalah ikhlas. Harap-harap. Saya begitu, tuan-tuan perempuan yang datang pun begitulah dapat dua benda ini. Yang dari langit turun ke bumi kita dapat hidayah. Yang dari bumi bawa naik ke langit ikhlas pun kita dapat. Semudah-mudahan itulah tuntutan dan doa kita dalam majlis pada malam ini. Para hadirin sekalian, majlis ilmu ini dari langit tu, penghuni langit mengintai bumi dan mereka akan nampak tompok-tompok cahaya. Macam kita melihat dari bumi ke langit, kita nampak bintang-bintang. Kita resah bila tengok bintang tak ada. Maknanya hujan nak turun. Air ni angkat jemuran, hujan dah turun. Resah sebab sekarang ni banjir kilat banyak berlaku. Jadi bila kita mencari-cari cahaya bintang, kita lupa penghuni langit mengintai mencari-cari cahaya di muka bumi. Antara yang bercahaya di muka bumi diintai dari langit ialah mana-mana majlis ilmu sedang berlangsung. Allah Akbar. Beruntung tuan-tuan, Allah bagi kita hidayah. Mudah-mudahan kita bersihkan niat kita, kita dapat sesuatu nanti kita bawa pulang balik maupun pulang menghadap Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang kedua, penceramah musim endemik ni sedikit ada ujian. Saya bermula dari Pulau Pinang, pergi ke sana, pergi kemari, ke sana, kemari, dan dah sampai sini alhamdulillah. Tapi modus operandi sama. Kalau dulu ceramah oksigen cukup, sekarang ni ceramah terpaksa mensyukuri nikmat oksigen yang selama hari ini. Sebelum 2 tahun pandemik dan endemik, kita rasa biasa-biasa je. Bila disarankan suruh pakai mask, baru kita tahu erti nilai syukur pada kehebatan hari-hari yang berlalu 2 tahun yang lalu. Sebelum 2 tahun yang lalu. Subhanallah. Makcik kena wahidah dah makcik. Wahidah ni bila dia kahwin dengan Akil Hai dulu, masa dia menyanyi berlakon, dia tak pakai niqab. Dia kata bila dia dah kahwin, dia akan niat pakai niqab. Bukan suami dia suruh, dia sendiri nak. Bukan siapa-siapa suruh, dia sendiri nak. Bila dia pakai niqab, ramai netizen, jabatan-jabatan netizen keluar pernyataan dalam media sosial. Dia kata, mengapa nak kena pakai tutup, nak nampak mata je? Macam tu kongkong lah. Ada yang kata macam ninja lah. Tuan-tuan perempuan, ramai yang duk kata macam-macam. Innallaha ma'as-sabirin. Fasabrun jamil. Sabar itu indah bagi yang mau bersabar. Bagi yang boleh bersabar. Yang tak bisa bersabar, kok bagaimana bu? Justru itu, dulu mereka menyatakan mengapa pakai niqab, macam tu kom-kom, macam Max of Zorro, macam ninja. Akhirnya tahun 2020 semua orang kena pakai niqab, termasuk lelaki-lelaki pun kena pakai niqab juga. Nampak tak? Sebab itu makcik, pakcik, brother-brothers and sisters, orang muda, jaga kalam mulut kita. Sebelum keluar jadi hak milik kita, dah keluar jadi milik orang lain. Sebab itu Rasulullah kata 2 benda yang menyebabkan kamu akan masuk neraka. Pertama, kemaluan kamu. Yang kedua, mulut kamu. 2 benda ni. Benda ni lah pun yang payah nak jaga makcik ya, pakcik.
brothers and sisters. Ini yang payah kita nak jaga. Sebab itu kita mengaji ni. Bila kita duduk macam ni, kita ingat balik, kenal balik diri kita, tuan-tuan. Apatah lagi malam ni malam yang dikatakan malam sesuatu. Diselubungi misteri malam ni. Banyak orang menyatakan dalam WhatsApp. Ada yang kadang sampai bergaduh pun ada. Yang kau bagi hantar pada aku WhatsApp dalil hadis macam ni, mana ada dalil ni tak betul ni tak betul. Dah jadi satu perkara fenomena pula setiap kali diskusi Syaban. Perasan tak tuan-tuan? Baik, mari kita bahas ni dulu tuan-tuan, sebelum kita masuk lebih jauh. Sebenarnya malam nisfu Sya'ban ini adalah sabit berdasarkan hadis yang ada dinyatakan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Ada hadis dia, anda akan bacakan nanti. Ambil dia punya jawapan dan dia punya lipat sipu, kata orang Kelantan lipat sipu, ataupun dia punya kesimpulan dia. Kelebihan malam nisfu Sya'ban sabit berdasarkan hadis yang mana Allah dinyatakan turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan mengampunkan hamba-hambanya, dan dalam masa yang sama tidak ada amalan yang khusus pada malam nisfu Sya'ban melainkan amalan-amalan yang bersifat umumiyah, umum. Maknanya dia 3 benda je. Pertama, hadis sahih mengenai kelebihan malam nisfu Sya'ban. Kedua, hadis yang lemah atau kita kata dhaif mengenai beramal malam nisfu Sya'ban. Dan yang ketiga, hadis yang palsu mengenai kelebihan malam atau beramal dalam malam nisfu Sya'ban. Baik, saya nak bacakan tuan-tuan puan sepotong hadis yang telah pun disimpulkan, dibahas oleh para alim ulama. Hadis ini yang pertama sekali adalah hadis yang palsu dulu. And then kita ceklah telefon masing-masing, WhatsApp masing-masing, ada tak orang hantar hadis ni kat kita? Itu dulu. Hadis ini berbunyi begini. Ya Ali, wahai Ali. Ini satu potong hadis yang dikatakan, dikhabarkan Nabi bersabda, wahai Ali, barang siapa yang solat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia membaca setiap rakaat itu suratul Fatihah dan suratul Ikhlas sebanyak 10 kali. 10 kali. Maknanya pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakbulkan setiap hajatnya. Ini menurut satu pandangan hadis yang dikatakan dari Rasulullah. Hadis ini adalah palsu sebagaimana dihukum oleh Al-Imam Syaukani, juga Imam Ibn Al-Jawzi, dan ramai lagi dalam kalangan ulama ahlul hadis. Selain Imam Ibn Al-Qayyim juga menyatakan bahawa antara hadis-hadis itu adalah hadis yang palsu mengenai kaitannya dengan amalan-amalan solat tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Ini kita pegang dulu tuan-tuan. Ini kita pegang dulu. Maknanya kalau ada di kalangan kita malam ni kata, baik, malam ni aku nak buat solat sempena dengan solat sunat malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya tak wujud sama sekali. Tak wujud. Solat sunat lain yang kita buat selalu tetap carry on, tak ada masalah. Tapi khusus untuk solat sunat, macam Ramadan ada tarawih, kita buat macam contoh malam nisfu Sya'ban ada satu slot memang khusus untuk solat sunat nisfu Sya'ban. Usolli sunnata nisfu Sya'ban raka'ataini lillahi ta'ala. Tak ada. Itu dulu satu bab. Namun di sana ada satu hadis sahih. Ini ulama dah bahas supaya jangan bergaduh-gaduh. Yang sahihnya mana? Yang betulnya mana? Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
bahawa Nabi SAW bersabda, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban kemudian mengampunkan semua makhluk-makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang terus bermusuh-musuhan. Namun Imam Al-Zahabi mengatakan hadis ini dhaif disebabkan terdapat sanadnya Ibnu Lahiyah yang dikatakan Lahiyah ini adalah seorang yang tak sempurna cara nak menyampaikan, menyimpan hadis ini, tak cermat. Jadi maknanya still ada orang kata hadis ini dhaif. Tetapi para mufti dalam negara kita khususnya, kita duduk Malaysia, ambil lah fatwa mufti kita kan, daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yanzilu laylatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li akthar min adadi sya'ri ghanami qalbi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban kemudian mengampunkan sebanyak bilangan bulu kambing. Sesungguhnya Allah SWT turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban kemudian nak mengampunkan seolah-olah sebanyak bilangan bulu kambing. Setengah kitab bulu domba. Domba itu kambing kan? Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban untuk apa? Nak perhatikan siapa yang beramal pada malam itu, dan kepada hamba-hambanya ini Allah nak kurniakan pengampunan sebanyak bilangan bulu kambing dosa-dosa kita ni. Kalau bulu kambing, apa kerja kau? Kira bulu kambing. Dia kata Sudin. Maknanya tuan-tuan, tak terkira bulu kambing tu, dosa kita sama lah, tak terkira banyaknya. Tu yang orang nak masuk surau kadang-kadang, awak ada ambil dos, berapa dos? Saya dah 2 dos masuk. Awak dah ambil booster dos, saya dos tak ada, dosa berlambak-lambak. Ya dosa berlambak masuk. Contohlah. Maksud saya apa dia? Memang kita berdosa. Kullu bani Adam khata'in wa khairu khata'in at-tawwabun. Sorry, aku dah masuk waktu Aisyah. Silakan azan insya-Allah. Kita bagi izin azan. Ke macam mana? Nak azan ke? Macam mana? Azan Masya-Allah. Tafadhal mashkur. Muazzin, tafadhal. Mana muazzin kita? Masjidil Haram ni ke? Masjid Nabawi ni insya-Allah. Ni Nurul Syams ni insya-Allah ni. أشهد أن
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alal falah. Kalau di Pulau Pinang tu tuan-tuan, tempat tanah tumpah darah Allahyarham ayah ibu saya. Saya orang belah bapak orang Penang, mak Gopeng Island, dekat adik mak dekat Gopeng Perak. Dekat Masjid Achin Street tu, kalau siapa-siapa pergi Penang Road, Penang Street, siapa pergi Penang dia tahulah. Duduk dekat hotel dekat area Penang Road tu, dia akan dengar bila start azan macam dekat sini lah, macam dekat ni apa dah Banting ni, apa nama kita ni, Banting lah, kira Teluk Paling Megarang ni, macam tu lah dia punya bunyi bersahut-sahut semua. Tapi yang Penang tu pelik sikit, sebab yang ni Masjid Bengali, ni Masjid India, Masjid Melayu, Kampung Melayu Masjid Asli. Kalau Masjid Kampung Melayu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya, dia macam pula bunyi ni. Mana jin ni semua. Dia lembut ni, macam muazzin kita sebutan tadi kan. Dia memanggil dia, Hayya 'alas shalah. Dia memanggil dia, Hayya 'alas shalah. Azan ni memang memujuk. Kalau di Mekah lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lain pula bunyi cara Masjidil Haram ni. Masjid India lain pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Itu cara Masjid India.
Masing-masing ada note, ada key, ada cara frekuensi nak mengajar. Sebab itu azan jangan menakutkan orang. Ada azan kadang menakutkan. Aku pernah jumpa tu. Saya nak sebut tempat mana. Ana siap rekod. Aku cakap, ini azan yang menyeramkan. Seninya masing-masing. Yang penting macam muazzin kita tadi lah, berbisik-bisik beliau di bumi. Sedap tak sedap bukan persoalan, tapi ikhlas tembus ke langit. Nah, itu penting. Baik, kita masuk balik tuan-tuan. Saja selingan sikit, takut korang mengantuk. Baik. Jadi hadis yang terakhir ana bacakan sebentar tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Syaban nak mengampunkan sebanyak mana pun dosa-dosa kita, walaupun sebanyak bulu kambing. Dosa kita banyak, tuan-tuan perempuan, masya-Allah. Dosa aku lagi banyak. Mulut tak bertulang, lidah tak bertulang. Mulut tak ada insurans, kadang-kadang ceramah orang panggil hebat, ceramah kulu-kile. Tempat inilah yang paling esok disoal siasat oleh Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan perempuan, bantulah para alim ulama. Mereka sendiri pun sebenarnya, kalau ada orang-orang yang tak ada ustaz, jadi ulama perastizah kerana nak glamour, kerana nak popular dalam YouTube, kerana nak terkenal begitu begini, padamkan niat itu. Kerana apa? Pertanggungjawaban kamu di hadapan Tuhan punya diri besok, ini merupakan satu amanah besar. Ini bukan tempat untuk kita orang kenal, untuk kita mencari followers yang begitu ramai macam Facebook, Instagram dan sebagainya. Bukan. Ini tempat untuk kita muhasabah diri. Dan sekurang-kurang kalau saya, tuan-tuan perempuan, contohlah, kalau sekarang ni banyak dulu artis-artis, sekarang kan dah hijrah banyak. Ahli ekspedisi sekarang, mudah-mudahan didoakan beliau dah bangun dari tidur. Kita doakan beliau, tuan-tuan. Siapa yang tak kenal dengan ahli ekspedisi? Seangkatan dengan kami dulu tahun 1988 bertanding dekat bintang box office Dewan MCA Army Challenging 10 buah kumpulan rock. Finalis terakhir. Zaman tu zaman rock kapak, bawah sikit rock gergaji. Ali antara masa tu dia tak menyanyi lagi. Saya memang menyanyi masa tu. Ali masa tu gitaris, bassist. Tapi perjalanan dia sekarang jadi penyanyi ekspedisi, penyanyi Terra Rosa dan sebagainya. Tetapi sekarang beliau bersama jamaah tabligh istiqamah. Beliau dah keluar sampai 4 bulan. Kita keluar 4 hari dah. Fikir macam-macam. Bini WhatsApp, alamak, abang mana bang? Kat mana tu kat mana tu? Dek pakit, cepat balik sikit. Ali, tuan-tuan. Tetapi ingat, jangan sangka orang hijrah tu mudah. Dia diuji macam-macam, tuan-tuan. Badan dia terbakar waktu bulan Ramadan 2 tahun lepas. Masuk hospital. Kemudian lepas menyanyi dengan saya di RTM Anugerah Malaysia, masuk dikejarkan ke hospital. Jantungnya tak berapa rhythm, tak berapa cantik jantungnya. Dan baru-baru ini untuk konsert ekspedisi yang bakal berlangsung, beliau sedang berlatih, tiba-tiba dia dikejarkan ke hospital. Sebab saya terpaksa ditidurkan. Tak senang rumah hijrah, tuan-tuan. Masya Allah. Doakan beliau. Iwan Syahman, aku cinta dia, mak. Aku sayang dia, mak. Sekarang berubah. Aku cinta Nabi, mak. Aku sayang Allah, mak. Alhamdulillah, Irwan Syahman berhijrah, istiqamah.
Kalau beliau Irwan Syamlan lalu highway, dia takkan semayang dekat R&R, tuan-tuan. Dia akan keluar daripada R&R, dia cari masajid, al-masajid. Dia akan tetap nak berjemaah dalam rumah Allah. Dia tahu barakah rumah Allah. Iwan. Dia ada pondok sekarang di Medan. Dr. Sam hampa tayang kat lah. Tahun 1991 naik haji sampai sekarang istiqomah. Saya anak Malaysia. Sampai sekarang antara seorang anak Malaysia yang istiqomah dalam mujahadatul nafs bersama jemaah tabligh. Di Arsen 2 rakaat settle all masalah. Ijam medicine. Tiga begini tercari-cari, sekarang dah tak tercari-cari lah. Bahkan beliau, bila kita dengar bayan yang beliau sampaikan, mantabul lazim, mantab. Ada banyak lagi yang saya nak cerita, tapi bukan nak cerita pasal hijrah malam ni, nak cerita pasal Nisbu Syamil. Nak quote-nya kata, manusia akan melihat kepada akhir, bukan awal. Sebab itu jangan tertipu. Ada orang tertipu dengan awal-awalnya, Masya Allah, hebat, lalas kat penghujung, wala'ayuzubillah. Dia diuji oleh dunia ini, dia tertipu. Dan dia tertipu dengan amalan-amalan dia juga, kadang-kadang menyebabkan dia tersungkur di hadapan Allah di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Dan saya tengok ada tabung kuliah sedang berlangsung tu. Jadi insya-Allah saya ni bila nampak tabung ni, tuan-tuan, saya tak nak tuan-tuan perempuan dengar ni lepas tu nak masukkan duit dalam tabung. Jadi saya ambil pause kejap, kita selawat Nabi sambil tabung berjalan, jadi tak ganggu konten yang saya nak bagi tahu. Orang boleh tumpu untuk bersedekah. Infaklah tuan-tuan. Ni malam Nisfu Sya'ban, Allah dikhabarkan turun ke langit dunia sama macam hadis qudsi. Tiap-tiap malam, 1/3 malam, Allah turun mengamati makhluknya. Nak tengok siapa yang zikir, siapa yang ingat, siapa yang baca Quran, siapa yang solat tahajud, siapa yang qiyamul lail. Allah melihat dan Allah nak bagi sesuatu sehingga dikatakan muslimin muslimat rahimakumullah bahawa siapa yang berdoa padaku, aku perkenankan doanya. Siapa yang nak minta apa saja padaku, pasti aku beri. Dan siapa yang nak minta ampun padaku, pasti aku ampuni. Bila? Tiap-tiap malam menurut hadis qudsi Allah turun. Bukan Allah bertempat. Jangan bayangkan Allah turun tu. Allah memerhati kita tu lebih lagi pada 1/3 malam. Nak bukti kata waktu itu kamu manusia tak melihat, kamu hanya bersolok dengan aku seorang-seorang. Siapa pun tak tahu. Sebab itu kesannya, mintalah padaku, aku bagi. Doalah padaku, akan perkenankan. Mintalah pengampunan padaku, pasti ku ampun. Bersedekah ni tuan-tuan, ni Allah tak nampak. Allah tahu nilai hati kita, tuan-tuan. Dan kita tak boleh nak bagi banyak, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, tuan-tuan. Ayo kita sedekah paling banyak untuk malam ni, insya-Allah. Bantu surau Nurus Syams kita, cahaya matahari yang akan berkembang lagi, bersinar lagi, barakahnya insya-Allah. Banyak majlis-majlis ilmu yang saya dikhabarkan bulan Ramadan menanti, tiap-tiap hari ada majlis ilmu. Subhanallah, jarang surau-surau masjid yang nak buat komitmen yang terbaik. So ayuh tuan-tuan puan, tabung sedang berjalan, kita sama-sama berselawat insya-Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil bait
وكل مجاهدين الله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Teruskan yang menderma, teruskan insya-Allah. Mudah-mudahan dia derma ni macam hari Jumaat juga tuan-tuan dan puan. Kan? Yang best tu time derma lalu hutong tu, time tu lah semua tunduk tertidur. Lepas tu bangun. Kan? Ada satu kes dulu lah, dia cerita-cerita lah, bukan orang sini, orang tempat lain. Kan? Bila dia pun, derma kelebihan bagus, dia pun masuk kocek dia RM5 dengan RM50. Dia pun alah RM50 sekarang nak beli gula, nak beli ni orang rumah tu boleh RM5 lah. Masuk RM5. Relax. Dah habis tu sen, baru jalan, ada budak kat belakang. Budak belakang pakcik ni yang bagi RM5 tu. Pakcik, dia bagi RM50. Dia bagi RM50. Pakcik tadi tercabar lah. Aku RM5, kau pula suka-suka pula suruh bagi RM50, aku suruh masuk pula. Tapi pakcik tu tak nak cakap apa lah, masuk lah. Masuk je. Tuan-tuan dan puan, bila keluar daripada masjid, tuan-tuan dan puan, rupa-rupanya pakcik dia kata, ya Allah, engkau ni nak Allah bagi cermin diri pada aku. Engkau ni, aku yang dah tua-tua bentuk lebih banyak derma, kau kecil RM50 kau bagi kat aku. Seolah mengapa pula kau bagi kat aku. Dia pun nak cari budak tu. Waktu nak sarungkan kasut kat bawah, dia kata, nak tadi yang bagi duit ke pakcik RM50, Masya Allah, mulia betul kau nak. Apa kata budak tu? Minta maaf pakcik, tadi sebenarnya waktu pakcik keluarkan duit daripada poket, ada saya nampak RM50 terjatuh, saya ambil, saya bagilah pakcik balik. Jadi duit tu duit siapa nak? Duit pakcik lah. Jadi maknanya RM55 dah pakcik. Habis semua masuk dalam tabung. Kadang-kadang begitu lucu jadi tuan-tuan. Ya, RM1 pun kalau ikhlas di sisi Allah besar. Kan? Baik, tuan-tuan. Sebab itu kita dituntut pada malam ni perbanyakkan doa. Ni, imam-imam dah start bulan Rajab dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Kalau sekarang jangan imam silap baca pula. Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab dah habis. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Sebab itu orang mari ke surau, mari ke masjid, mari rapatkan diri ke rumah Allah. Dia tahu takwim hijrah berjalan. Sebab imam jadi main peranan. Mengapa ada doa lain macam ni? Allah barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Selalu tak aku dengar. Rupanya kita dalam Sya'ban, lebih kurang beberapa minggu lagi kita nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Idaklah jadi kita ni bagi orang-orang kita muda sekarang tak tahu Ramadan nak masuk. Tahu-tahu yang dia tahu Ramadan masuk bila dia dengar lagu Ramadan datang, hati pun girang. Itu yang dia tahu masuk Ramadan.
Sebab kita ni tak tahu dalam takwil hijrah kita ikut Masihi banyak sangat. Kalau lah malam ni saya petik seorang-seorang tanya tarikh lahir dalam bulan hijrah berapa, kan? Macam kan? Susah juga makcik Saya lahir 5 bulan 11 1969. Maknanya dah 52 tahun. Kalau hijri saya 53 tahun. Tapi dalam hijrah saya lahir 24 Sya'ban 1389 hijrah. Bulan Sya'ban, maknanya birthday aku bulan ni. Berapa ramai yang nak ambil dalam bulan takwil hijrah? Itu persoalan. Tak apalah, yang lepas-lepas kita terlepas pandang, ke depan ni kita ubah sikit lah, kan? Cuba kita ubah sikit, baru rasa kan? Begitu. Jadi tuntut berdoa pada malam ni. Tuan-tuan dan puan, malam kat makcik kita doa makcik. Ada pesakit kanser, ada pesakit gout. Ustaz gout, kaki saya gout Ustaz. Gout. Doa banyak-banyak malam. Darah tinggi, darah tak level, kemudian sakit jantung, kencing manis, sakit 3 padik, macam penyakit 3 padik itulah. Kita doa banyak-banyak tuan-tuan malam ni. Tengah malam sikit kita doa. Ya Allah, kita doa ya Allah. Tapi yang penting istighfar dulu. Kita kadang-kadang doa ni kita tak istighfar kan? Sebab itu Nabi lepas solat istighfar 3 kali. Paling tidak, paling kurang 3 kali. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi beristighfar 70 hingga 100 kali setiap hari. Kita yang berlambak-lambak dosa ni hanya ada dos penggalak dan 2 dos booster tu saja. 2 dos dengan dos penggalak tu macam rasa tak berdosa pula. Bila tak istighfar sampai menyamai Nabi SAW yang maksum. Allahu Akbar. Saya merenung diri saya bukan kata orang. Jadi istighfar dulu. Astagfirullah, istighfar, astagfirullah, istighfar, astagfirullah. Baru kita doa. Dah bersih, dah terangkan. Tuan-tuan, Imam Syafi'i kata doa mustajab adalah pada 5 malam, iaitu malam Jumaat, malam Aidul Adha, malam Aidul Fitri, malam awal bulan Rejab, dan pada malam nisfu Sya'ban. Ini disebut dalam kitab Al-Karangan Imam Syafi'i, kitab induk, kitab besar. Sebab itu marilah sama-sama tuan-tuan dan puan kita menggunakan kesempatan roh duduk dalam jasad untuk kita berdoa banyak-banyak malam. Baca Quran kalau paling koman 10 ayat. Paling koman zikir. Paling tidak tuan-tuan perempuan, zikir yang tuan-tuan dah amalkan, teruskan. Solat sunat lepas isyak sat lagi panjang umur, buatlah 2 rakaat, 1 salam solat sunat ba'da isyak, lepas tu tambah 2 rakaat lagi, 1 salam, 4 rakaat cukup ba'da isyak, menyamai orang yang dapat juga pahala qiyamul lail. Mana tahu malam ni Allah nak turunkan rahmat, maghfirah, pengampunan. Kita buatnya. Kalau tak nak buat di sini, tak buat kat rumah. Baca Quran ikhlas dia, walaupun 10 ayat ikhlasnya lebih daripada orang yang khatam malam ni. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Ini semua Allah pandang. Betul. Dan paling penting ialah doa, sebagaimana hadis qudsi yang kita sebut tadi. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berkata, siapa yang berdoa padaku, aku akan perkenankan doanya. Siapa yang minta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan kuampuni. Mari kita bangun malam ini, tuan-tuan. Tak, paling common sebelum tidur, sebelum memejamkan mata, tuan-tuan perempuan, tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas tu dengan syukur. Sebab kita tak pernah syukur dengan setiap turun naik nafas kita. Sebab itu kita ni gedebel. Cuba tarik nafas, syukur. Istilahnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Tarik nafas,
sampai penuh dada kita dengan oksigen, tuan-tuan. Kemudian baru keluarkan segala sifat mazmumah keluar. Sebab itu Allahyarham Profesor Datuk Dr. Haruddin Al-Hafiz bila ceramah, asal kita suka dengar penceramah, tapi kita tengok PL penceramah tu juga tengok pelik-pelik penceramah ni. Rupanya dia begitu, dia ada nafasnya, turun naik. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa kali kita buat macam tu seumur hidup? Sebab itu tuan perempuan, start hari ni kita berubah. Tarik nafas mesti syukur. Syukur dulu. Syukur ya Allah, kau bagi aku nafas ya Allah. Bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kau menghidupkan aku setelah mati kecil malam tadi. Bangun tu pegang terus kepada jantung kita. Alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku jantung sihat ya Allah. Syukur. Kau bagi dada aku paru-paru yang sihat ya Allah. Alhamdulillah. Ramai dah kecundang keliling aku ya Allah. Kau uji ya Allah, tapi aku masih kau lindung aku ya Allah. Syukur ya Allah. Pegang biji mata ya Allah. Syukur mata aku ya Allah. Masih lagi ya Allah, belum pakai 4 mata lagi, masih lagi 2 biji mata dilihat. Telinga aku mendengar dengan baik ya Allah. Ada orang yang peka ya Allah. Baru ni aku dengar ada suami, dia test bini dia. Suami umur 80, bini 70. Suami kata ini bini aku mesti peka ni. Dia pun test 10 meter. Yang masak apa ini yang tak dengar, tak menjawab pun bini dia. Rapat lagi 7 meter. Yang masak apa yang tak dengar. Rapat lagi 5 meter. Yang masak apa yang tak dengar. Dalam hati suami, confirm memang benda peka dah ni aku ni. Aku 80 steady. Dia pergi pula 1 meter. Yang masak apa tak dengar juga. Lala dia pergi tu ke belakang yang dia tengah goreng. Yang masak apa yang baru bini dia kata, yang awak ni dah kenapa? Saya dah jawab dekat 5 kali dah. Rupanya bini dia dah jawab, dia yang tak dengar. Tuan-tuan, kita nampak salah orang saja kadang-kadang. Kita tak nampak diri kita makin. Allah tarik sifat ma'ani yang 7. Satu demi satu. Allah. Gigi dah bubur, mata dah kabur, pipi dah kendur, uban dah terabur, makan pun bubur, jalan jatuh tersungkur, yang menunggu lubang kubur. Semua akan dibawa ke pusara aman. Kita tak tahu bila. Buat persediaan. Jangan bergaduh pasal Dajjal nak turun dalam YouTube. Pasti turun. Al-Masihud Dajjal pasti turun. Ni yang suruh kita baca doa tu. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr, min adzabin bin nari jahannam, wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Kena baca sebelum bagi salam. Betul tak? Kita baca kan? Yakin bahawa memang Dajjal akan turun. Orang study pasal Dajjal nak keluar ni, tak ada masalah, belajarlah. Tapi kita yakin dia akan turun. Dan kita tak mau pun kalau boleh jumpa dengan Dajjal ni. Yang kita pelik, seolah-olah macam kita belajar ni seolah macam nak jumpa sangat dengan Dajjal. Macam boleh sangat kita nak challenge dengan Dajjal ni. Allahu Akbar. Mengajilah bab Dajjal boleh. Tapi ingat, terlalu sangat sampai bergaduh dengan Dajjal, rupa-rupanya Dajjal tak turun, malaikat maut turun dulu. Nak bawa pulang apa Syekh? Ilmu yang ada dijadikan bahan perdebatan semata-mata, bukan untuk amalan. Saya ingat ni, saya takut. Dulu zaman kami dulu 30 tahun, 25 tahun ni tak ada. Sekarang zaman macam YouTube ni dia orang nak gaduh, yang gaduh. Ni tak betul, tak betul. Yang ini marah, kumpulan ni pula ada untuk guru dia, untuk Allahu Akbar ya Rabb. Betul, zaman-zaman dulu pun ada. Imam Syafi'i pun ada juga tak sependapat dengan guru dia Imam Malik. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, sama aja, masing-masing ada pendapat. Tetapi tuan-tuan, bagaimana mereka menyantuni setiap perbezaan pendapat? Itu yang tak ada pada kita ini. Naknya pula ada media sosial. Tok guru tu salah, terselepas pandang, jumpalah tok guru tu. Tak payahlah pergi. Kau masuk dalam YouTube, alah, followers ni akan memberikan pendapat mengikut kacamata ilmu mereka masing-masing.
Lama-lama jadi fitnah pada Tok Guru tu. Dah orang nampak Tok Guru semua tak betul, tuan-tuan dan puan. Tok Guru tu pula pakai serban besar gantang. Udah tak nak lah budak-budak ni berserban besok. Dan kita tak nafikan bahawasanya serban itu bukan sekadar itu je sunnah. Sunnah banyak lain. Banyak lagi yang lain. Tapi jangan menghina orang yang pakai serban. Ni akhir-akhir ni ramai pula yang menidakkan tasbih. Ni biji tasbih kan? Kita tasbih ni tak perlu sebenarnya pada alat-alat. Tasbih ni qalbi. Betul, itulah namanya tasbih zikir qalbi. Betul. Tak betul, betul. Tapi jangan nafikan orang yang menggunakan alat tasbih. Beribu-ribu jual dekat Mekah tu. Beribu-ribu jual di Madinah tu. Berpuluh tahun dah Tok Guru nenek moyang kita pakai tasbih. Apa masalahnya kalau pakai tasbih? Lainlah tasbih tu sebesar Sunan Bonang punya main tarik. La ilaha illallah. Seketul-seketul besar batu-batu tu lain cerita lah. Ini gentil kecil pun kau nak pertikai kan. Saja nak mencari masalah akhir zaman ni. Udahlah orang pening kepala dengan COVID-nya lagi, dengan banjir yang tak sudah-sudah lagi, dengan politik yang tak habis-habis ke mulut kita dalam negara kita. Tambah benda kecil-kecil macam ni. Ini yang kata kutubul fitan, kitabul fitan. Kalau belajar kitab berakhir zaman, semua dah ditulis dah. Memang wujud, memang ada. Sebab itu Nabi SAW, ambil tombak kamu, ambil panah kamu, ambil senjata kamu, patahkan di hadapan itu. Dan pulang, jangan masuk campur. Nabi pesan dah tuan-tuan. Dalam media sosial, ada orang hantar satu benda fitnah yang berpecahan dalam masyarakat. Benda yang kita tak faham, jangan coba masuk ke dalam itu. Nabi suruh berpaling. Kalau kamu masuk dalam tu, kamu melting, kamu akan tenggelam dalam tu. Fitnah tu akan tersabit pada kamu. Berapa ramai yang nak buat macam tu? Kecuali kalau ada orang tahu, dia yang dulu akan respon dan komen. Ini masalah kita akhir zaman. Saya dah kena penyakit tu, sebab itu saya dah abang mai kat tuan-tuan. Tak boleh tidur malam tuan-tuan. Terlalu banyak sangat ni masuk yang bukan-bukan. Rupanya Nabi suruh pisahkan. Silence is healing. Malam ni cuba tuan-tuan buat, tuan-tuan perempuan nak berzikir ke apa? Silent. Silent maksud apa? Senyap. Senyap, uskut kata orang Arab. Diam. Bila kita boleh diam, solat. Kalau tidak, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Akalnya ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tapi dalam solat, Nabi ajar kita sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian dengan melihat aku solat. Dan Nabi solat 3 kiblat, mata memandang kepada tempat sejadah. Kalau tengok tempat lain, tu yang jadi apa bidadah. Kadang-kadang mata kita ni liar tuan-tuan, tengah rukuk Allahu Akbar, dia rukuk Allahu Akbar, saja tengok intai-intai kuku kaki orang sebelah. Hitam. Tak ada kerja tuan-tuan. Sebab itu Nabi suruh pandang, fokus. Nak khusyuk, cuba tuan-tuan, cuba ni tengah-tengah. Tengah-tengah ni orang panggil kelenjar pinel. Kelenjar pinel ni tempat khusyuk. Antara ni lah orang-orang meditasi lah, orang belajar, orang sufi. Tengah-tengah. Belakang ni nak kacau depan je. Kan kita biasa semayang gitu, tengoknya semangat kan. Suruh nak cari Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru je Allah Akbar. Gula tak ada pun. Lotus banyak lotus. Tak ada kan ion ada. Ion pun tak jauh daripada lotus. Kalau tutup cepat. Ataupun kedai Speedmart ada. Okey. Baru masuk aja alam solat. Sebab apa? Ni, belakang ni, memori belakang kacau yang depan. Kita nak fokus depan. Sebab itu Nabi kata 3 kiblat. 1, mata tengok tempat sejadah. Dada menghadap kiblat, iaitu Masjidil Haram. Kemudian hati, qalbi yunadi ya Rabb, ya Rabb. Qalbi nak bawa ke mana? As-salatu ala dzikr.
bersolatlah kalian dengan mengingat aku. Jangan ingat lagi. Sebab itu orang-orang tasawuf kata, solatlah kalian sebelum kalian ke pentas solat. Waktu wuduk tu dah macam nak solat, ini wuduk bersembang lagi. Ting 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 ting. Boleh nari kuda kepang lah tengah-tengah ambil wuduk. Boleh bersembang lagi. Berapa ramai yang ambil wuduk tiba-tiba datang sahabat bagi salam. Sebab apa? Makruh kan jawab. Makruh kan? Mengaji kan? Tapi berapa ramai lagi yang buat? Sebab mereka tidak solat sebelum solat. Baik tuan-tuan, kita nak masuk sebenarnya selesai satu bab. Bab apa tuan-tuan puan? Yang kita katakan tadi, kita menghadapi satu fenomena malam ni, malam nisfu Syaban. Ayo tuan-tuan puan, akak, makcik, pakcik, bangun. Brothers and sisters, saya tahu brothers and sisters sekarang ni dalam keadaan mencari diri, mengenal diri, nak tahu jati diri. Kadang-kadang dia terperosok sebab faham bahawa dalam perjalanan kita ni tuan-tuan perempuan, kita sedang bermusafir. Tak salah kadang-kadang kita marah anak-anak kita tersilap bermusafir. Tetapi kalau kita rujuk diri kita dulu juga sang musafir. Tak salah untuk belajar, tetapi carilah teman-teman yang boleh mengingatkan kepada Khalik, yang jalan untuk mengingat kepada Khalik. Bak kata Ramli Sarip lagu Musafir Rindu, hujan malam menambah resah, hati sepi sejak kau tiada, semakin hari semakin rindu, biarpun badan terpisah jauh. Saya bukan nak menyanyi, tapi cuba dengar lirik tu baik-baik. Ini lirik untuk kita hakikat duduk di atas dunia. Bagai patah tak tumbuh lagi, bagai hilang tidak berganti, bagai terbawa separuh diri bersama pergimu yang tak kembali. Bukanlah gurauan, bukan sekedar mainan perasaan. Apa yang tersurat itu yang tersirat, namun ku rela dalam doaku ku sebut namamu. Tenanglah di kau sayangku, aku bagai musafir lalu, menyusulmu sudahlah tentu. Di sana kasih kekal abadi, suci dan kudus janji ilahi. Ini Ramli Sarip nak bagi tahu, aku bagai musafir lalu, menyusulmu sudahlah tentu. Siapa yang kita nak menyusul ni? Orang-orang yang dah mendahului kita pergi ke permakaman perkuburan. Di sana kasih kekal abadi, suci dan kudus janji ilahi. Tuan-tuan, tak percaya? Tunggulah waktu Ramadan. Cuba tengok $4 ada tak belah kanan? Dah tak ada. Pak Ma'un ada belah kiri? Tak ada. Pak Mu'jun dah tak ada. Apa nama yang berlakon jadi Tok Guru selalu saya pun, M. Rajoli dah tak ada. Kalau kita tengok dekat-dekat lagi ramai yang dah tak ada. Pelawak-pelawak pun Allah dah ambil, tak ada. Ulama-ulama pun banyak yang makin tak ada. Yang tinggal ular dalam semak saja. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ini yang kita nak rebut tuan-tuan. Jangan sampai ulama, Allah akan mematikan ilmu dengan cara mematikan ulama dalam hadis yang sahih. Apabila mati para ulama, ilmu dah tak ada, maka orang akan keluarkan fatwa. Maka fatwa yang dikeluarkan itu sesat, maka orang pun akan ikut sesat. Fa'adallu wa adallu. Dia menyesatkan orang dan orang semua tersesat.
Sekarang ni apa macam agak-agak. Berapa ramai yang mengaku jadi Tuhan, berapa ramai yang nak mengaku jadi Nabi. Di Selangor ni berapa banyak ajaran sesat. Ni Syekh Syaharum ni, orang Jabatan Agama Islam, dia selalu ceramah tempat kami. Saya tanya, sekarang ni banyak ustaz, ajaran sesat makin banyak. Banyak. Sebab orang nak jalan pintas. Orang nak jalan pintas. Mereka menafikan, mereka escapism daripada jalan-jalan yang ikut sunnah, manhaj Rabbaniyah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Mereka tak nak ikut itu. Lambatlah. Dia nak cepat. Ini bahaya pada anak-anak remaja ni. Sebab itu, berdampinglah denganku, bukan wahai si mambang. Berdampinglah dengan Allah, insya-Allah. Kalau tersalah kita, ada yang menegur. Takut bersendirian, kita jadi masyghul, kita jadi syok sendiri. Begitu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita nak masuk sebenarnya kepada satu ibadah tertentu. Masuk fasa kedua, kan? Tadi nisfu Sya'ban dah selesai. Mudah-mudahan wabalighna Ramadan, sampailah kami ya Rabb ke dalam bulan Ramadan. Baik bulan Ramadan ni syok tuan-tuan. Sebab apa? Kalau Allah panjangkan umur kita dan rezekikan kita untuk bertemu Ramadan pada tahun ini adalah merupakan suatu ibadah yang disebut di dalam Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini penghujung yang Allah tutup. Tak ada ganjaran yang Allah nak bagi melainkan orang yang berpuasa ni, aku nak anugerahkan kau, mudah-mudahan kau dapatlah takwa. Sebab orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman cantik sikit Islam dia, tetapi Islam dan iman itu pun dalam Quran kata inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi aku, orang paling tinggi nilai takwa. La'allakum tattaqun. Ini yang kita Allah nak bagi bulan Ramadan. Dan wahai orang-orang yang beriman, kewajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana telah kewajibkan kepada orang terdahulu. Maknanya puasa ni nak bagi tahu suatu ibadah tertua. Jangan kita ingat, oh puasa kami je lah, kami biasalah standard bila masuk bulan Ramadan kami akan berpuasa. Dia kata, tak, bukan kita aja. Allah nak bagi tahu dah siap-siap dalam Quran 1400 lebih tahun yang dulu dah. Dan Allah paksa kita puasa. Saya gunakan ayat itu. Wajib. Mengapa? Kalau tak, memang tak puasa. Siapa yang nak melapor 12 jam? Jadi diwajibkan semua kena puasa. Kul kena puasa. Kecuali orang-orang yang ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, Nabi Adam berpuasa. Bukan kata Nabi Muhammad SAW punya syariat dia. Nabi Allah ada berpuasa. Yaumul Bid 13, 14, 15 Nabi Adam dah buat dulu dah. Dan pada 10 Muharram dikhabarkan Nabi Allah Adam juga berpuasa. Sempena pertemuannya dengan Siti Hawa di Arafah. Di Arafah 10 Muharram Nabi Adam berpuasa. Nabi Nuh ketika kapal mereka terbanting-banting, terbantang-banting di atas lautan, air bah banjir besar itu, Nabi Nuh menyarankan suruh siapa yang mengikutnya ketika itu, pengikut-pengikut yang selamat itu, untuk mengerjakan puasa. Nabi Musa dikhabarkan puasa 40 hari. Juga diperintahkan kepada umatnya. Dan ketika itu Nabi Musa ni kalangan Bani Israel kan, seorang orang Yahudi juga berpuasa. Namun yang disebut Bani Israel golongan melampaui batas, mereka tak ikut cara Nabi Musa. Mereka puasa 40 hari juga, tapi ikut kepala eseh, kata orang Negeri Sembilan. Eseh nak puasa, puasa lah hari ke, tak nak besok lah eseh puasa. Begitu pula cara dia. Kan degil lembu itu. Itu Bani Israel. Pergi pula kepada Nasrani, golongan Nasara, Nabi Isa. Nabi Isa juga berpuasa, dikabarkan dalam 1 tahun 50 hari.
Maka begitu jugalah, ataupun 40 hari, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf di penjara, berpuasa di dalam penjara. Tuan-tuan, sebut pasal penjara ni, kalau ada orang Teluk Paling Garang kena penjara, jangan hina orang yang masuk penjara, tuan-tuan. Saya dah banyak jumpa orang yang masuk penjara mendirikan solat sunat tasbih, seumur hidup tak pernah kenal tasbih, apatah lagi solat sunat tasbih. Hikmah dia masuk penjara, dia belajar solat-solat sunat. Bahkan dia lebih mulia daripada kita yang tak di penjara, tuan-tuan. Jangan hina orang masuk penjara. Itu mungkin asbab saja. Dan filosofi Plato juga berpuasa, walaupun dia bukan Islam. Dia kata apa? Ubat jasmani dan rohani terbaik ialah puasa. Sokrates juga seorang yang menyarankan berpuasa, kerana bila kita berpuasa, dalam diri kita ada kuasa penyembuh. Itu orang yang bukan akidah macam kita, tapi still berpuasa. Dan tuan-tuan perempuan, kalau di Teluk Paling Garang ni ada orang kata aku nak mogok membaca, kita tak heran, tuan-tuan. Saya nak mogok membaca lah ustaz. Tak apa, lu punya hal lah, tak ada kena-mena dengan gua pun. Contohlah, ada orang pula kata saya nak mogok solat. Tak kisah, itu lu punya hal, lu dengan Tuhan. Gua punya, lu punya hal. Pasal tak terkena pun dengan kita kan. Tapi cuba ada Teluk Paling Garang ni, kami sekeluarga nak mogok belapa. Pelik. Sebab apa? Kita tahu belapa tu macam mana rasa kita. Sakitnya, pedihnya. Dan inilah senjata yang digunakan oleh Mahatma Gandhi. Kenal Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi pada awal tahun 1990-an ni, kita tahu berlaku suatu perbunuhan, pergaduhan besar-besaran di India yang membabitkan yang Muslim, yang non-Muslim. Yang mana ketika itu Mahatma Gandhi lahir sebagai tokoh suci orang-orang Hinduism ketika itu. Dan juga Mahatma Gandhi disegani dan dihargai, dihormati oleh orang-orang Islam di India ketika itu. Mengapa tidak? Pakaian Mahatma Gandhi saja sudah macam orang nak mengerjakan haji atau umrah. Dia hanya pakai 2 helai kain, tak berkasut. Dan Mahatma Gandhi gunakan senjata mogok lapar. Ini semua kalau yang gaduh-gaduh juga saya tak mau makan. Ini kalau jual bunuh-bunuh sana saya tak mau. Saya ini macam juga, ini pakai juga saya tak mau. Saya makan tak mau. Followers dia, pengikut dia, walaupun masa itu tak ada Facebook, Instagram, dia tengok Mahatma Gandhi ni is one kind of person yang sincere, yang luhur hati budi dia, nakkan kedamaian, peaceful. Dan dia gunakan senjata bukan mogok membaca, bukan mogok semayang, dia mogok lapar. Dan senjata itu berjaya untuk memberhentikan suasana perbalahan yang begitu hebat. Yang saya nak bagi tahu bukan pasal Mahatma Gandhi, kuasa puasa yang dia buat. Ini yang Quran bagi tahu lama dah bagi tahu. Dah lama bagi tahu tak? Puasa tu bukan kita saja yang dulu dah. Dan senjata ini berjaya menyatukan dua pihak yang bertelaga. Itu kalau dalam bab itu. Sebab itu tuan-tuan perempuan, masakan kita enggak mau berpuasa, tetapi yang masih tak nak puasa ni pasal apa? Sebab kita tak dapat menangkap manfaatnya. Ini yang gagal dalam ibadah tu. Saya lah, berpuluh tahun dah solat, berpuluh tahun dah puasa, berpuluh tahun menunaikan zakat, berpuluh tahun naik haji, tetapi tak dapat tangkap hikmah dan nikmat sebenar. Gagal. Da 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 di da 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 di de la da 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 di na 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 tombo ati iku limo perkarane kapen pisan maca Quran lan maknane kapen pindo salat wangi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat
kudu temingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Nampaknya paham ni ramai orang jauh. Kalau salah betulkan saya ya, sitik-sitik bisa lah. Tapi ini daripada kitab Weda Jawa, syair ni. Dia kata apa? Tombok hati, obat hati. Iku libu perkara ni, ada 5 perkara. Kaping pisan maca Quran dan maknanya. Yang pertama, baca Quran kena faham maknanya. Tu baru dapat hati terobat. Yang kedua, solat malam dirikanlah, hati terobat. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh, hati terubat. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Kitab Jawa guna kabur. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencukupi. Hasbi Allah. Orang jauh ni tuan-tuan, dia banyak dia punya seni tu. Saya bukan orang jauh, saya orang Rawa. Saya Rawa. Mujahid Usuk Rawa tu, itu sepupu sepapat. Ustaz Don Daniel tu panggil saya Tok Cik. Itu cucu saya tu, Ustaz Don tu. Kami Rawa belah Penang. Tapi Jawa ni, boy, kan orang dulu Jawa mengajar kan, mengajar anaknya, mengajar Quran. Oi, macam lain macam. Ni atuk nak ngajar ni kata duduk sini. Lam seper lam wa medu medu. Lam potong lam alhamdulillah gitu. Orang Banjar lain pula, ada orang Banjar. Enggak ada orang Banjar ni. Kulaan Miri enggak ada. Orang Banjar lagi power. Katanya kahwin 1 wajar. Kahwin 2 belajar. Kahwin 3 mengajar. Kahwin 4 baru betul-betul belajar. Kahwin 5 kurang ajar. Lain orang lain bunyi kan. Tapi kita disatukan. Rawa, Jawa, Bugis, Tapanuli, Siak, Mandiling, Kampar, Banjar disatukan. Pergilah ke Mekah. Pergi Mekah. Dalam bas, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tak kenal pun bunyi Jawa tak keluar, bunyi Rawa tak keluar, bunyi Perak tak keluar. Tak ada pula orang Perak labbaik Allah maka baik, dia tak ada. Itulah indahnya Islam menyatukan kita tuan-tuan. Ada orang tanya, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, betul ke Quran ada boleh baca wadduha wal laili idza saja? Ada. Qiraat Hamzah ada. Qiraat Wasal ada, bunyi berbeza-beza. Bahkan ada yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Ada. Tapi makmum lah pening. Imam aja yang belajar kiraat, makmum tak belajar kiraat, udah amun katanya. Mana mau nyamun. Itu belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang pandai baca Quran, ajar orang lain. Adik-adik belajar Quran, brother-brother ni rambut-rambut panjang macam aku ni. Belajar Quran, master Quran. Rambut panjang tak apa. Kan? Tapi belajar Quran, master Quran. Sebab Quran bila ada dalam dada, kau selamat ni. Nak kau selamat lah, insya-Allah. Percayalah. Kau tak akan hanyut, tak akan lebur dalam suasana yang banyak. Kau ada dunia kau sendiri dan Allah jaga. Bila kita ada Quran ni, Allah itu kalamullah, mukjizatul kubra tu yang masuk. Dia tidak akan nempel pada tempat yang kotor, bu. Sebab itu dari kecil kita disuruh baca Quran ni. Ni bulan Ramadan. Imam
Baru ni ada satu imam kena tegur. Kena tegur pasal Al-Fatihah tak betul. Adakah kita nak mencari kesalahan orang? Tidak. Tapi dalam rukun solat Al-Fatihah kena betul. Baru ni seorang imam menegur imam yang lain. Pasal apa silap? Betul. Dia baca macam ni. Quran ingat jangan tajwid mengikut lagu. Lagu ikut tajwid. Tapi imam ni sudah barai. Silap. Dia dah lagu tajwid kena ikut lagu. Dia jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Saya nak tanya tuan-tuan, tang mana yang silap? Tang mana yang silap? Tengok Syekh dia daripada awal janggut panjang macam mana. Okey. Tang mana silap agak-agak Syekh? Tentang mim hujung dan nun hujung. Makna mim sukun mendatang, nun sukun mendatang. Kan 3 huruf mad arid disukunkan. Sebab dia seolah-olah bubuh sabdu atau syaddah dekat huruf sukun mendatang nun tu atau mim. Maknanya apa? Kalau ada syaddah kau tambah, maknanya kau buat idgham wajibul gunah situ. Maknanya kau dah menambah. Syaddah itu menunjukkan bawah huruf tu dah ada 2 huruf. Potong, ganti tanda gambar W kecil atas tu. Jadi kalau kau buat Alhamdulillahirabbil alamin, kau dah tambah nun jadi 2. Mana datang nun lagi satu tu? Mana yang kita nak jawab dengan Tuan punya dunia besok? Sebab itu orang suruh belajar mengaji. Oh, rupa-rupanya terikut Mekah punya imam. Imam Mekah bukan dia buat tambahan. Sound system menyebabkan jadi begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Oh, sound system power lah belakang. Cantik lah sempoi bang. Padu. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam tu je, tapi nampak macam nak dengung. Bukan dia tekan dengung, tak. Sudes tak tekan dengung. Dia lepas dia imam baca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia pula jadi imam baca Fatihah kat belakang. Berapa ramai yang macam tu terganggu sembahyang. Kalau slow-slow tak apa. Kalau orang Jawa ngomong alon-alon tak apa. Ini bunyinya kok besar, gede bunyinya. Kadang-kadang iya. Dia nak tekan tu. Tengok at-tahiyah pula. Yang member surah Husyah. La ilaha illallah. Ada satu tempat tai apa hang sebut. Orang marah tu. Sebab bukan dia suruh nak khusyuk, orang sebelah pun nak khusyuk. So jangan ganggu orang lain. Saya buat 3 perkara hari ni nak muhasabah diri saya, tuan-tuan. Pertama, bila imam baca waladdallin, tolong sambut amin. Sekarang ni akhir zaman aku tengok makin kurang orang nak sebut amin. Macam ada batu ke, kayu ke, apa ke dalam mulut dia. Walhal hadis sahih menyatakan bila imam kata nak amin, sambut serentak dengan imam. Kenapa? Kerana malaikat sama serentak mengikut doa imam amin, makmum kena ikut sekali lah. Malaikat tengah mendoakan semua. Pasal kita tak tahu. Sayang kan? Saya tengok kurang. Batu ke, kayu ke dalam mulut ke. Menyanyi pula boleh pula dia kan. Oh, menyanyi lagu TikTok, tengok dia dalam TikTok. Woi, menggeletik. Tapi bila amin, habis itu. Yang kedua, jangan ganggu orang lain solat waktu nak solat baca Al-Fatihah. Jangan. Cukup dengan telinga kita cukup. Itu nasib baik saf jarang-jarang. 1 April Sultan perkenalan besok dah rapat-rapat. Mula kena penendang balik. Elok juga jangan jarang, kan? Mula kita fikir gitu pula. Walhal situlah sunnahnya. Kalau tak punah, tuan-tuan.
Yang seterusnya apa lagi? Jangan mendahului pergerakan imam. Saya tengok mutakhir ni, ramai orang dia suruh orang lain jadi imam. Tak percaya, tengok dekat RNR. Bila berhenti je RNR kan RNR tak ada imam yang waktu ratib tak ada kan, rawatib tak ada kan. Itu yang ambil, semua ambil wuduk slow. Pasal apa? Dia nak cari macam syekh kita, janggut panjang. Atau yang dahi terkopak. Mana dahi terkopak? Tak nampak pula ni kan? Sebab takut kena tolak jadi imam. Itu yang slow dia sebenarnya tuan-tuan dan puan, imam ini diikuti, bukan mendahului perbuatan imam. Dah kita dah susah nak cari imam, dah dapat imam, kau pergi langgar pula imam tu, kan tak elok. Sepatutnya dah susah cari imam, ikut je lah. Imam rukuk sempurna, barulah kita bergerak. Kan bagus begitu. Di situ nak tengok makmurnya karya satu tempat itu, lihat kepada makmur. Walaupun ada pendapat, kalau dia sekaligus jalan dengan imam pun boleh lagi, tidak ada apa-apa pun. Tapi kalau dia dah biasa sehingga menyebabkan dia sengaja mendahului perbuatan imam, haram. Tak boleh. Tersasar sesekali itu biasa kan? Jadi tuan-tuan membuat sebagai sedikit bentuk, lama dah kita sembang, pukul 10.30 dah ni. Bukan kita je kena puasa. Tuan-tuan tahu tak, ulat yang jadi kepompong, dari kepompong jadi rama-rama, dia orang pun puasa. Ayam bermacam-macam, 21 hari dia menetas telur, mengeram telur, dia berpuasa. Maknanya kalau kita tak berpuasa lebih teruk daripada ayam tu dah. Malu kita dengan ayam. Ular, jumpa kulit ular kan dalam hutan, masa dia bersalin kulit tu, dia berpuasa. Ikan salmon yang pergi merentas macam-macam tempat lautan, sungai, dia nak pergi ke habitat koloni lain, dia takkan sekor-sekor. Salmon ni selalu berkumpul ramai-ramai. Dia orang semua berpuasa waktu tak bermusafir. Pasal apa? Kalau dia makan lebih, dia tak boleh nak cilok dekat air itu. Maknanya dia bila dia puasa, dia akan cepat sampai. Berbeza kita manusia ni. Bila tak puasa lah dia banyak musafir. Pasal apa? 2 marhalah. Boleh tak puasa? Memanglah ada rukhsah di situ. Tapi tu sebab bulan Ramadan ni bukan bulan musafir sangat-sangat, bulan ibadah. Duduklah dekat rumah masing-masing, karya masing-masing, hidupkan masjid, surau dan musola. Ini silaturahim kita ramai-ramai yang dah lama tumpul ni, dah lama tumpul kata orang Perak, kejar ni, raban kebin rasanya. Time ni lah kita nak masukkan bulan Ramadan. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, mengapa kita perlu nak bercita-cita nak pergi berpuasa ni? Sebab apa tuan-tuan? Keikhlasan orang berpuasa itu cukup hebat, kerana bersolat akan nampak replika bersolat. Zakat nampak seorang ijab, seorang kabul. Haji, seorang yang nak pergi haji, satu bas mengantar, makan bihun goreng dekat Kelana Jaya. Tetapi bukan puasa. As-saum tidak. Puasa ni tuan-tuan, hebatnya sampai Allah SWT katakan, disebabkan kalian menahan nafsu syahwat kalian, menahan nafsu makan minum, apatah lagi kalau puasa yang khusus atau khawas, apatah lagi khawas, yang khusus pun kalian berpuasa menahan diri, maknanya kerana aku yang layak bagi ganjaran pahala. Bukan macam solat seorang solat satu pahala, ataupun berjemaah dapat 27 pahala, tak. Ini puasa aku yang nak kasih. Sebab itu puasa ni hebat. Jadi orang-orang gedebe yang solatnya compang-camping apa semua, ayuh bangun bulan Ramadan ni sebab apa? Ini yang kata awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, akhirnya ittaqu minan nar. Allah nak bagi satu tetamu datang,
untuk kita reset dan balik supaya masuk saja Aidil Fitri kembali pada fitrah. Tapi berapa ramai yang sebenarnya jadi hanya hamba Ramadan, bukan la'allakum tattaqun. Pasal apa? Nak cek satu je. Aku ni hamba Ramadan ke hamba yang bertakwa? Kalau hamba Ramadan, hari kelima dah keluar, dah main lagu rayu dekat rumah. Tak percaya pergi kat pasar-pasar. Baru 5. Ni pasar apa nama? Pasar tu lah, pasar petang-petang tu kan. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan ada yang pasang lagu raya. Baru hari kelima. Di hari raya tergenang dagu kepada si dia. Bukan salah Piramli. Piramli pun kalau hidup dia tak suruh pasang lagu tu. Tunggu raya lah bro. Pasal apa? Pasal dia hamba Ramadan. Hamba Ramadan, hari pertama Ramadan, tarawih dalam keadaan yang penuh sesak. Pak Bilal, Pak Siap pening kepala kerana terpaksa membawa keluar sejarah-sejarah yang tidak pernah dipakai. Terpaksa dihamparkan sehingga ke bawah. Hari kedua, ketiga, keempat berlangsung dengan lebih parah. Kereta terpaksa parking begitu jauh. Ramai yang gusar waktu semayang. Kereta aku kena pecah di orang ke, kena pecah di orang ke. Tetapi dia teruskan solat Jumat. Hari ketujuh dalam keadaan makin getir. Ramai jemaah yang tertukar selipar kerana cop pun serupa. Dalam masuk hari ke-15 sudah mula nampak tenang. Hati-hati tuan-tuan. Kita takut kita jadi hamba Ramadan. Jadilah hamba Allah. Feel the mood. Waktu iftar tu betul-betul doa ramai-ramai. Tapi imam jangan doa panjang sangat. Ambil doa yang power-power je. Jangan panjang sangat. Sampai Palestin semua masuk waktu tu. Kan? Kurma 4 biji. Satu hidang 5 orang. Sudah. Imam pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dah ada ni. Allahumma sur ikhwanana fi Filastin. Allahumma sur ala Yahudi qasim. Wasahainatil mu'tadin. Allahumma ambil masjidil haram, masjidil aqsa minal mu'tadin. Ya Allah, habis segala dunia, habis Kenya keluar, semua keluar. Yang makmum Usha je kurma 4 biji. 4 biji kita 5 orang. Imam tengah asyik, jadi satu seorang pegang siap-siap dengan kurma. Imam sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mana aku mampu dah. Memang tak ada lah hang baca panjang sangat. Jaga. Tarawih baca surah panjang sikit. Saya ingat tahun ni kita buat 8 rakaat dulu. Kalau SOP kita lah, wallahu alam lah. Kalau 20 lah, tapi kebiasaannya 8 kan. Janganlah 8 tu kita potong-potong lagi sampai surah pendek. Takkanlah 8 rakaat kau nak buat ina atau ina dengan qul huwallah je. Walaupun surah tu bagus, tapi jangan sampai orang gelarkan kita imam qul huwallah. Panjanglah sikit. Apa mana tahu kan tarawih kali ni. Ni anak-anak muda kita Teluk Paling Garang ni. Ini garang betul ni. Yang garang-garang ni kedepankan. Biar mereka beraksi pula kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bertenang. Jangan gopoh. Tarawih ni hanya wujud bulan Ramadan. Itu pun ramai yang gopoh kadang-kadang. Bila kata Allahumma salli ala Muhammad, ajam balik. Nak balik cepat. Pantang 8 rakaat nak balik cepat. Tuan-tuan, kita tak tahu hayat kita hidup lagi bertentang dengan Ramadan ke depan ni. Ambillah rebut Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan pengunjung itu yang dia ambil kira.
Baca Quran tenang, jangan gubur apa. Jangan tiru Indonesia. Tiap tahun viral 21 rakaat 7 minit. Tak gila tuan-tuan. 7 minit 21 rakaat. Macam mana tu? Dan seronok pula. Pak Kiai itu seronok pula di interview kan. Ya, kira-kiranya Pak ya, di pesantren ini rata-ratanya sudah viral ya, yang menyatakan ya 21 rakaat 7 minit gitu ya. Bagaimana Bapak? Oh ya, ini merupakan tradisi, memang tradisi kami. Tengok sekumban dah gadang lah. Tradisi ini tidak tradisi yang bagus. Kalau Rasulullah sendiri baca surah Al-Baqarah, lepas itu sambung dengan surah Al-Imran sampai yang belakang kata dah habis dah, boleh sambung lagi. Itu sunnahnya. Tapi cukuplah kalau kita baca panjang sikit daripada surah-surah tadi. Dan tuan-tuan perempuan, begitulah sedikit sebanyak yang boleh kita kongsikan pada malam ini, kerana puasa itu terang-terangan menentang syaitan. Sebagai penutupnya, puasa inilah satu-satunya untuk kita menentang syaitan yang ada dalam diri kita. Saya nak bagi tahu tuan-tuan satu rahsia. Di alam roh kita dijadikan kita dah pernah berjumpa. Sebab itu agaknya kita ni walaupun tak pernah berjumpa, tapi bila duduk semeja boleh bersembang lama-lama. Agaknya kita pernah berjumpa dulu di alam roh. Tapi akal tak ada. Lepas tu turun ke alam rahim ibu. Si ibu mengandung 4 bulan, 6 bulan ditiupkan roh. Roh yang mana? Roh yang tadi juga ditiupkan. Masuk dalam janin, jadi bayi, keluar, lahir ke dunia. Bila sampai kat dunia, dibalut dengan jasad. Macam inilah masih muka kita. Tapi saya nak tanya, roh yang sama ke tidak? Roh yang sama. Nanti sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pulang balik menghadap Allah, kembali kepada Allah, masuk ke alam barzah. Di alam barzah, masuk ke alam barzah. Masuk dalam barzah tu, yang disoal siasat, roh yang sama atau tidak? Roh yang sama. Sehinggalah dibawa ke yaumil mahsyar. Antara kamu dimasukkan ke dalam jannah Allah ataupun ke dalam neraka Allah, roh yang sama atau tidak? Roh yang sama. Hari ini baru kita tahu rahsia sebenar. Kita banyak tertipu dengan jasad. Syukur dengan jasad yang ada anugerah Allah, betul. Tapi manusia lupa. Dia booster jasad dia betul-betul, dia lupa untuk bagi booster roh dia. Kerana jasad tak menghadap Allah, roh kau soal jawab dengan Allah. Ini rahsia tu. Jaga roh. Kita terlalu banyak jaga jasad. Memanglah jasad tu pinjam juga, kena jaga. Tetapi orang melupai jaga roh. Sebab itu roh sentiasa berlawan dengan jasad. Sebab itu bila balik Badar Al-Kubra, sahabat kata, kita dah menang ya Rasulullah. Ya, cuma kita hanya baru pulang dari satu peperangan kecil, tetapi kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar. Apa dia? Peperangan dengan diri sendiri. Jasad dan roh, dua benda yang kadang-kadang tak seiring dan sejalan. Sebab itu kena mengaji. Orang yang kenal jasad belum tentu kenal diri. Tapi orang kenal dan hadam dengan roh, dia kenal diri, dia kenal Allah. Sebab roh, Allah jadikan roh dulu. Jasad akan sirna. Sebab itu orang yang ada ciri-ciri memahami roh dan sebagainya ini, bila sakit, dia akan raikan sakit. Sebab apa? Dia tahu kembali balik pada Allah. Memang susah, tapi kembalilah pada Allah. Kalau tak, bila sakit gigi itu yang keluar lagu, jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa,
rela aku relakan. Ini tauhid. Yang tak tauhid mana? Bila sakit ngerjain jumpa dukun. Ada mbak dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sampai komet-komet mulai dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu passion disembur. Bah dukun. Kita nak buang benda-benda ni tuan-tuan, bukan senang. Ini syirik tuan-tuan, benda baik akidah. Kalau kita kata ada benda yang boleh melawan kuasa Tuhan punya dunia, habis Ustaz, Nabi pun kena sihir? Ya benar, Nabi kena sihir, izin Allah. Tapi Nabi kesan apa? Bacalah penghujung suratul Baqarah. Sebab orang dulu-dulu bila masuk rumah, dia ada baca tahlil kan. Tahlil tu dia rangkumkan apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itu penghujung suratul Baqarah itu. Itulah ayat yang sesuai untuk kita masuk rumah. Sebenarnya Al-Baqarah itu, setengah orang baca Yasin. Al-Baqarah itu sebenarnya dibuatkan sebagai bahasanya, bacalah Al-Baqarah dalam rumah kalian, kerana orang yang tidak membaca surah Al-Baqarah sewaktu dia hidup, orang ini akan merugi, kata Nabi SAW. Baca surah Al-Baqarah. Kita tak baca sebab apa? Sebab kita asyik terpelihara dengan juzuk amma je. Kan juzuk amma mukaddam tu. Jadi kita itulah modal kita sampai tua. Al-Baqarah ni rasa, ya Allah panjang Ustaz. Itu yang kita tak start baca surah Al-Baqarah. Malam ni start baca. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan begitulah sedikit sebanyak perkongsian kita. Ya, mudah-mudahan minta pada malam ini kita bangun. Kalaupun tak boleh nak bangun terus, sedetik pun tak apa. Mana tahu tuan-tuan, hikmah berkat malam nisfu Sya'ban yang kita sebut pada awal tadi, Allah memerhatikan makhluk-makhluknya dan nak memberikan pengampunan. Dengan dosa-dosa kita cukup banyak tuan-tuan. Allah nak ampun dosa-dosa kita tuan-tuan. Bila lagi? Bila lagi? Itu Ramadan lagi, kita pulun sampai kita bersih tuan-tuan, kembali pada fitrah. Yang kita ni bukan takut mati, kita tak bersedia tuan-tuan. Kita tak bersedia sebab kita tahu banyak soal jawab tak lepas. Dia macam duit lah, duit tak bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, berasa nak mati. Itu masalah dia. Tapi yang ini mati, nak soal jawab dengan malaikat tak lepas tuan-tuan. Hablu minallah tak lepas, hablu minan nas tak lepas. Kemana kita nak pergi? Ini yang keluar, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Ini kata-kata yang deep, seni, jangan disalah tafsir. Kata-kata yang aku ni tak layak masuk syurga pasal amal aku sikit sangat, entahkah kau terima, entahkah tidak ya Allah. Dan juga kami takut juga, kami takut akan neraka kau ya Allah. Tidak ada pertengahan. Tidak ada pertengahan. Esok dekat Yaumul Mahsyar tak ada syurga neraka, tak ada yang duduk atas pagar, tak ada. DAP tak ada, duduk atas pagar, tak ada. Di sini atau sini? Begitu. Terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Syukran jazilan atas satu pertemuan yang indah malam ini. Mudah-mudahan saya dapat hasilkan. Mudah-mudahan Allah terima amalan sedikit kita.
jadi asbab baik untuk di akhirat nanti, insyaAllah. Tak ada siapa boleh hukum sesiapa. Kita beramal dan terus beramal. Allah Maha menghukum, Allah Maha menghitung apa dalam niat, dalam hati kita pada malam. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah himpun kita nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan bertemu di dalam jannah Allah. Dan ingat tuan-tuan, orang yang sudah kenal Allah, cinta pada Allah, tidak perlu diumpan dengan nikmat syurga, tidak perlu dimomok, ditakut-takutkan dengan bahaya dan kedahsyatan neraka Allah. Sebab apa? Sebab dia sudah cinta dengan Sang Pencipta. Yang ini yang kita nak belajar. Kalau dapat ni, wali marbatillah, aku beribadah bukan nak syurga kau ya Allah, aku nak kau. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita dapat Allah akan mencintai supaya kita tertipu dengan amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim. Yang baik datang daripada Tuhan punya dunia, yang tak baik sungguh daripada kelemahan kedhaifan diri saya. Ampun maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.